Dan sebab bila kita baca kisah ni, dia tak boleh jadi pesimis, tuan-tuan. Maksud pesimis ni, apa punya teruk lah. Jadi bila kita baca, kita duduk zaman ni, dia zaman dia. Jadi bila kita baca, selalunya orang bersikap, payah sangat ke nak terima kebenaran? Payah sangat ke nak beriman dengan Nabi Soleh? Tu kita cara zaman orang. Kalaulah bayangkan kita hidup zaman tu, agak-agak kita antara yang beriman ke hak jenis melawan juga. Tu poin dia. Kita bila baca kisah lepas ni, kita akan cakap teruklah kat mereka tu. Tak ada akal sungguh lah, tak ada otak sungguh. Nabi mari pun hang boleh lawan. Kita takut kalau Allah letak kita zaman tu, kita orang duduk depan sekali lawan Nabi Soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan ilmu kepada kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ini marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf, merujuk ayat 73 yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila Thamud akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Al-A'raf ayat 73. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud telah diutuskan saudara mereka iaitu Saleh. Ini memaknakan kepada kita ayat yang difirmankan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah berkenaan dengan kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Jadi secara umum, siapakah Nabi Allah Saleh? Kalau kita mengambil banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Allah Saleh, sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut
nama Nabi Allah Saleh secara khusus pada 9 ayat di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah sebut nama Nabi Saleh 9 kali dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah yang kita baca, surah Al-A'raf, ada 3 ayat menyebut nama Nabi Saleh. Dalam surah Hud ada 4 ayat sebut nama Nabi Saleh. Dalam surah Asy-Syu'ara sekali sebut nama Nabi Saleh. Dalam surah An-Naml sekali juga sebut nama Nabi Saleh. Daripada 4 surah ini, surah Al-A'raf 3, Hud 4, An-Namlu 1 dan Asy-Syu'ara 1, inilah 9 kali Allah menyebut nama Nabi Saleh di dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, kalau yang ayat Allah cerita secara umum tentang kisah Nabi Saleh dikumpulkan oleh alim ulama sebanyak 72 ayat di dalam 11 surah yang berbeza. Dalam 11 surah tu ada cerita-cerita berkaitan Nabi Saleh yang dikumpulkan oleh ulama yang jumlah dia hampir 72 ayat, termasuk ayat yang kita baca pada malam ini. Baik, siapakah Nabi Saleh? Kalau kita melihat kepada genealogi yang kita panggil sebagai ilmu salasilah nasab dan keturunan, nama Nabi Saleh ialah Saleh bin Ubaid, Ubaid bin Asif, Asif bin Masah, Masah bin Ubaid, Ubaid bin Hazir, Hazir bin Samud. Maksudnya nama Nabi Allah Saleh kembali kepada nenek moyang dia Samud, yang mana menjadi nama kaum ataupun suku bagi Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Samud. Manakala nenek moyang dia yang bernama Samud ni Samud bin Amir. Setengah riwayat sebut Samud bin Asir bin Iram ataupun juga dikenali sebagai Aram bin Sam bin Nuh. Ini memaknakan keturunan Samud, Nabi Saleh sendiri masih lagi mempunyai susur galur keturunan daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bahkan kaum Samud ni dalam sejarah Arab dikategorikan sebagai Arab purba, Arab kuno, Arab yang paling awal, disebut Arab asli. Antaranya seperti kaum sebelum dia, kaum Nabi Hud tu yang kita kenali dalam Quran, kaum Ad tu Arab asli. Kaum Samud juga Arab asli. Ada 2 lagi adik-beradik dan anak beranak Samud, satu nama dia Jadis, satu nama dia Tosam. Jadis pun Arab asli, Tosam pun Arab asli, Imlik pun Arab asli, Wabar pun Arab asli, Jurhum Ula pun Arab asli. Ni antara Arab-Arab yang kita kenal sebagai Arab permulaan dalam sejarah. Baik, bilakah dianggar untuk kita cari tarikh yang tepat memang amat mustahil. Jadi para sejarawan Islam menganggarkan zaman Nabi Allah Saleh ni di antara 2150 sebelum Masihi hingga 2080 sebelum Masihi sebagai anggaran. Jadi daripada tarikh yang kita dapat 2150 hingga 2080 memaknakan kepada kita Nabi Allah Saleh ini pernah hidup hampir selama 70 tahun di atas muka bumi mendakwahkan risalah Islam kepada kaum dia, iaitu Samud. Jadi kaum Samud ini bertempat di mana? Lokasi yang Allah cerita ni duduk mana kedudukan kaum Samud? Bahkan dalam Quran ada satu surah yang disebut sebagai surah Al-Hijr. Hijr tu ialah nama tempat. Dia adalah satu dataran yang disebut dataran Hijr. Di sinilah tempat kaum Samud tinggal. Selain nama Al-Hijr, tempat ni juga dalam sejarah disebut dengan nama Madain Saleh ataupun juga disebut Wadil Qura. Ada 3 nama. Al-Hijr, Madain Saleh dan Wadil Qura, yang bertempat di antara, kalau kita hari ini lebih kurang Arab Saudi sampai ke Syria di Syam. Itulah kawasan lokasi tempat mereka dahulu. Jadi di sini hiduplah Nabi Allah Saleh bersama dengan kaum dia Samud.
Dan kaum Samud ini adalah satu kaum yang mewarisi sifat-sifat umat sebelumnya. Zaman Nabi Allah Nuh dulu dah ada berlaku sembahan berhala. Mari zaman Nabi Hud pun tak habis lagi. Tak habis lagi orang sembah berhala. Mari zaman Nabi Soleh pun tak hilang-hilang, tak pupuh-pupuh lagi penyembahan berhala. Seolah-olah kaum Nabi Allah Saleh yang nama Samud ni tak kenal Tuhan dia yang sebenar. Jadi mereka mengambil berhala ini sebagai sembahan bagi mereka. Ni sejarah berhala. Kalau kita ikuti zaman antediluvian, bila saya sebut istilah antediluvian ni, dia ni istilah dalam Bible, merujuk kepada zaman sebelum banjir besar. Antediluvian ni zaman sebelum banjir besar, iaitu wali-wali Allah yang 5 orang itulah yang Al-Quran sebut, Wad, Suwa, Ya'uq, Yarus, Nas tu. Hak inilah dijadikan sumber idola ataupun berhala awal zaman manusia dulu. Baik, kembali kepada ayat ni, Allah sebut apa? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka berkatalah Nabi Allah Saleh kepada kaum dia, wahai kaumku, sembahlah ataupun abdikanlah diri kamu kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, dan tidak ada Tuhan yang selainnya ataupun selayaknya yang disembah dan diabdikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan inilah yang menjadi tradisi dalam sejarah para nabi dan rasul bila mendakwahkan risalah Islam kepada umat masing-masing. Nabi Nuh ada umat dia untuk didakwahkan. Nabi Hud sebelum ni pun ada umat dia untuk didakwahkan. Mari Nabi Saleh pun ada umat yang khusus yang Allah sebut dengan nama Samud untuk didakwahkan. Bila berlaku perkara-perkara kemungkaran, lebih-lebih lagi berunsurkan dosa yang besar, dosa yang tidak ada ampunan daripada Allah, iaitu bentuk kesyirikan. Sembah berhala termasuk dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnatullah yang sering berlaku, Allah akan datangkan para nabi dan rasul untuk memberi pencerahan dan penerangan tentang hakikat yang sebenar. Baik. Selalu yang jadi sunnatullah dua benda. Allah sesekali tidak akan membiarkan umat dia, makhluk dia yang nama manusia ni akan terus sesat dalam kesesatan. Umat manusia ni ada yang beriman, ada yang sesat, ada yang tergelincir, ada yang terseleweng. Jadi antara sunnatullah, golongan-golongan yang berhaluan kiri ni, yang sering tergelincir, yang sering menentang, yang sering tersesat ni, Allah tak biarkan macam tu saja, kecuali didatangkan dan diutuskan seorang utusan pada mereka untuk merubah mereka. Terutama perubahan dalam soal akidah dan tauhid, memahami Tuhan mereka yang sebenar. Jadi bila dah mari Nabi ataupun Rasul merisalahkan ataupun mendakwahkan hal tersebut, baki lagi akan muncul dua benda. Ada yang ikut dan beriman dengan risalah Nabi itu, yang kedua golongan yang menentang. Jadi sama juga konteks yang kedua, Allah tak akan menurunkan bala, Allah tak akan menurunkan azab kepada sesuatu kaum sebelum didatangkan Nabi. Satu, Allah tak bagi umat dia tersesat, wak mai Nabi, wak mai Rasul. Dan Allah nak hukum lagu tu, nampak macam tiada berlaku keadilan. Allah hukum dia, Allah bala dia, Allah azab dia, tapi Nabi tak hantar. Dalam soal kita bercakap keadilan, memang tidak ada sangkut paut pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala-galanya. Tetapi dalam konteks persepsi manusia, seolah-olah keadilan akan dipersoalkan. Nabi tak mari, Rasul tak mari, tak ada siapa mari perbetulkan kami, tak ada siapa mari luruskan kami, mari-mari tu kena azab. Jadi sebelum hal azab dan bala Allah mari, wak mari dah Nabi, wak mari dah Rasul.
Baki lagi nak dengar dengan tak mau dengar. Tu saja. Baik. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Sesungguhnya telah didatangkan kepada kamu bayyinah, bukti yang nyata, bukti yang jelas, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Hazihi naqatullah, inilah unta Allah, lakum ayah, bagi kamu adalah suatu keterangan yang nyata. Baik, selalu yang paling popular dan dominan yang dikaitkan dengan kisah Nabi Saleh ialah mukjizat dia tu. Mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Saleh ialah unta yang keluar daripada seketul batu yang besar. Jadi secara ringkas, kenapa umat ini meminta Nabi Saleh melakukan hal yang di luar kebiasaan ini? Baik, yang pertama yang jadi skeptik orang yang menolak. Bila seseorang tu nak menolak hujah seseorang, dalil seseorang, biasanya dia akan minta dibuktikan sesuatu yang payah ataupun sukar untuk dibuktikan. Sebenarnya dia minta tu bukan sekadar minta, bukan sekadar nak beriman, tetapi biasanya diliputi oleh dua benda. Pertama, nak menghilangkan pengaruh seseorang. Yang kedua, nak menjatuhkan wibawa dan aib seseorang. Contoh, bila Nabi Saleh berdakwah, siapa Nabi Saleh? Anak beranak mereka, keturunan mereka. Bahkan ada ayat lain Al-Quran yang menyebut Saleh ni daripada kaum Samud tu je. Bukan kata orang luar kampung mereka, orang daripada daerah lain, orang daripada benua lain. Tidak. Anak beranak mereka untuk memudahkan urusan dakwah. Biar sebenarnya Allah nak bila mari daripada kalangan kita, mudah berlaku penerimaan. Oh, anak beranak kita bercakap, anak beranak kita berdakwah, anak beranak kita sembang. Nak bagi mudah orang dengar. Tapi hakikatnya hati manusia yang kufur, manusia yang fasik, manusia yang munafik ni akan menentang walaupun datang daripada anak beranak sendiri. Jadi salah satu yang mereka nak dibuktikan, dah kamu ni Nabi, dah kamu ni Rasul, tunjuklah mukjizat kamu. Jadi apa dia mukjizat yang mereka nak? Iaitu keluarnya seekor unta betina daripada celah batu yang besar. Poin dia bukan nak tengok sangat mukjizat tu. Kenapa kita kata bukan nak tengok sangat? Bila keluar sungguh-sungguh unta tu, beriman ke tak beriman? Tetap tak beriman. Sebenarnya poin dia nak suruh buat benda yang pelik, ajaib dan luar biasa tu, dengan harapan Nabi Saleh bila minta buat demikian, tak mampu nak buat. Bila tak mampu nak buat, automatik terbatal dakwaan dia Nabi. Oh, bohong, tak boleh keluar nak mengaku Nabi. Bohong, tak boleh keluar nak mengaku Rasul. Sebenarnya dua benda yang mereka nak. Pertama, nak mengurangkan pengaruh tu. Takut ramai yang ikut dakwah Nabi Saleh. Yang kedua, nak menjatuhkan. Jadi bila kata lepas ni tak keluar, try tak keluar, tak boleh pi lagu ni. Jadi ada unsur-unsur dia boleh perli, dia boleh sinis, dia boleh ejek, dia boleh kata macam-macam nak membuktikan Saleh ni seorang pembohong. Cakap saja Nabi, cakap saja Rasul, bila tunjuk mukjizat tak jadi pun. Baik, ini antara benda yang berlaku. Boleh faham lah setakat ni ya? Tak tinggi sangat dah bahasa kot tak? Okey. Bila mereka minta unta ni tuan-tuan, mereka bukan kata pilih lagu tu saja. Mereka sendiri yang pilih tempat yang istimewa. Yang mana batu ni adalah batu yang berlainan daripada batu-batu hak ada di sekitar dataran mereka tinggal tu. Jadi batu ni kalau menurut tafsir Ibnu Katsir dinamakan sebagai Al-Katibah. Batu ni nama dia Al-Katibah. Jadi mereka minta biar keluar batu tu. Biar keluar unta tu daripada batu. Bukan unta saja, bahkan ada riwayat lain dalam tafsir lain sebut, mereka nak unta yang keluar tu unta betina, lepas tu hamil 10 bulan dah.
Oh, dia tambah lagi hak makin payah seolah-olah. Kalau kita bukan kata unta nak suruh hak keluar seekor hak kecil lah, kita kata apa hak kecil. Cuba ustaz buat keluar arnab seekor, hak tu pun fikir lagu mana nak keluar dah. Ni dah lah unta, dia tambah unta hak mengandung pula 10 bulan dah. Makin-makin menjadi-jadi permintaan. Tapi itulah hakikatnya, Nabi Allah Saleh ni minta perjanjian. Apa perjanjian dia? Minta berjanji dan berikrar. Kalaulah dengan izin Allah, aku ni sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai utusan, apa yang aku buat tadi atas dasar permintaan kamu berjaya. Maksudnya keluar sungguh unta tu, kamu nak berjanji lagu mana dengan aku? Kamu minta keluar unta, aku buat keluar unta sungguh. Jadi dia minta dua benda. Pertama, beriman kepada Allah, tinggal berhala hak sedia ada. Berhenti sembah berhala, berhenti puja berhala, beriman kepada Allah dan ikut dakwah aku. Simple saja. Jadi mereka semua setuju ke tak setuju dengan ikrar ni? Setuju. Kenapa mereka setuju walaupun mereka tentang? Mereka tentang Nabi Soleh, tiba-tiba setuju nak beriman pada Allah, nak tinggal berhala. Mereka lawan Nabi Soleh, tiba-tiba setuju nak ikut dakwah Soleh. Jadi nampak apa? Nampak pelik ke tak pelik? Lawan tapi setuju. Sebab apa? Dalam kepala otak, tak mungkin Nabi Soleh boleh buat keluar seekor unta. Mereka berasa tak akanlah boleh buat keluar seekor unta. Bagi mereka, Soleh penipu, Soleh pembohong. Tak apa, Nabi Soleh solat 2 rakaat di tempat solat dia, kemudian memohon kepada Allah agar dibuktikan menerusi unta yang keluar. Jadi dengan izin kekuasaan Allah, tiba-tiba batu yang kata Al-Katibah tadi, minta maaf, batu yang Al-Katibah tadi tiba-tiba bergerak. Bila bergerak, maka tiba-tiba batu tu terbelah 2. Lalu keluarlah seekor unta betina. Yang mana unta tu dah dalam keadaan kita kata mengandunglah. Di sisi 2 lambung dia tu dah nampak seolah-olah janin yang bergerak. Maksudnya hampir melahirkan dah. Jadi terbukti unta betina dah keluar, mengandung pun dia dan dalam keadaan hamil. Kalau kita ikut riwayat 10 bulan tu hampir-hampir nak beranak. Jadi bila keluar, terkejutlah. Keluar sungguh, sudahlah. Janji tadi apa kalau keluar sungguh? Janji tadi nak beriman, tinggal berhala, ikut dakwah Nabi Saleh. Jadi bukti pembohongan akan berlaku. Maksudnya tadi itu ikrar saja-saja, janji saja-saja. Walaupun demikian, dalam sejarah mengungkapkan salah seorang pembesar kaum Samud, orang besar, bangsawan, dihormati, nama dia Jundak bin Amir. Jadi Jundak bin Amir ni antara orang yang menepati janji dia. Kita berjanji dengan Soleh, kalau keluar sungguh nak buat macam ni, nak buat macam ni. Jadi bila sungguh-sungguh kita kena tepati janji kita, dia beriman sungguh dengan Nabi Soleh. Jadi dia beriman, dia ajak pengikut-pengikut yang taat dan setia kepada dia, ikut Nabi Soleh, Jundak bin Amir. Jadi bila pembesar lain tengok Jundak bin Amir ikut Nabi Soleh, mereka pun terasa nak ikut jugalah, berkeinginan juga nak ikut dakwah Soleh. Dalam ramai-ramai nak pi ikut Soleh tu, mesti ada dah. Datanglah 3 orang. Ni orang nak halang orang lain daripada menerima kebenaran. Yang pertama nama dia Zu'ab bin Amir bin Labid. Zu'ab bin Amir bin Labid. Boleh buka tafsir Ibnu Katsir pun ada nama ni, tafsir Imam Baghawi pun ada nama ni. Jadi hak mari mula-mula Zu'ab bin Amir bin Labid ni, tak payahlah jadi macam Jundak bin Amir. Dia dah tertipu, dia dah terpedaya dengan dakwah Soleh. Jadi kamu hak baru nak terikut-ikut ni, tak payah ikut. Macam biasa kita sembah berhala. Mesti mari dah orang akan halang kebenaran dan dakwah. Tak cukup dengan seorang ni, mari seorang lagi. Nama dia Al-Hubab. Hubab ni siapa? Tafsir sebut sahibu asnamihim. Sahibu asnamihim ni, sahib ni pemilik. Tetapi kita letak di sini orang yang menguruskan berhala-berhala mereka. Pengurusi berhala. Kalau kita hari ni ada masjid, pengurusi masjid, bos besar. Kuil dia, berhala dia pun ada pengurusi juga. Pengurus berhala tu. Nama dia Hubab.
Mestilah dia orang yang kuat menentang. Sebab kalau beriman dia kena tukar dah. Berhala tak boleh sembah berhala, kena buang berhala, kena tinggal, kena ikut Tuhan soleh. Jadi dia pun halang orang, tak payah ikut soleh, tak payah ikut soleh, tak payah dengar soleh apa. Dan yang ketiga, seorang lelaki nama Rubab atau disebut Rubab bin Sam'ar bin Jalhas. Ni pun duk halang orang. Jadi 3 nama ni lah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga Imam Baghawi dalam tafsir masing-masing yang menghalang pembesar dan pengikut mereka untuk beriman dengan Nabi Allah Saleh. Jadi orang hak pertama tadi nama dia apa hak beriman? Jundak bin Amir. Jundak bin Amir ni dia ada sepupu. Dia baik dengan sepupu dia ni. Jadi dia berharap kalau boleh sekurang-kurangnya orang lain tu dihalang, dia nak ajak sepupu dia jadi macam dia beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Dia pun pergi jumpa sepupu dia. Sepupu dia nama Syihab. Syihab bin Khalifah bin Mahallah bin Labid bin Hiras. Ni nama sepupu dia. Dia jumpa Syihab. Dia kata, Syihab, kamu jadilah macam aku. Beriman kepada Allah, beriman kepada dakwah soleh. Mula-mula Syihab sepupu dia nak ikut. Tapi mari 3 ekor tadi, kecek kat mereka tak jadi. Jadi dia lebih terpengaruh dengan godaan dan rayuan pembesar-pembesar yang kufur dan ingkar kepada soleh berbanding dengan sepupu dia Jundak yang beriman tadi. Jadi dia terpengaruh, tak jadi masuk. Atas lantaran tersebut, maka dah berjanji dah kan. Antara yang mereka janjikan bila keluar apa dia? Fazaruha ta'kul fi ardillah. Dan biarkanlah unta tadi makan sesuka hatinya di atas muka bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in. Dan janganlah sesekali kamu mengganggu dia. Kamu minta bukti ni. Bukan kami yang saja-saja nak tunjuk. Kamu minta bukti. Bila dah keluar, biarlah dia nak makan apa di atas muka bumi Allah. Jangan ganggu dia bisu'in. Walaupun dengan apa-apa gangguan. Fayakhudzakum azabun alim. Kelak kalau kamu ganggu atau buat apa-apa dekat unta ni, kamu akan ditimpa azab yang pedih. Azab yang pedih. Baik. Bila unta ni dah keluar, antara perjanjian, dia buat bergilir-gilir. Satu hari tu kena bagi unta ni makan, kena bagi unta ni minum daripada sumber air mereka. Unta ni nak pergi makan lembah tu, biar. Unta ni nak berjangkit ke lembah lain, dia nak makan, biar. Jangan ganggu dia. Dia nak minum daripada sumber-sumber ataupun telaga-telaga kamu, biar dia minum. Kamu tak boleh. Bila pula hak kamu bolehnya? Esok. Esok giliran kamu dengan ternakan kamu. Kamu boleh ambil sumber air macam biasa, kamu boleh bagi minuman-minuman kepada ternakan-ternakan dan gembalaan kamu. Hari ketiga, bagi kat unta tu balik. Hari keempat kamu. Seolah-olah macam gilir-menggilir. Jadi, bab pembahagian dan penggiliran ni Allah sebut dalam 2 surah lain. Pertama, tuan-tuan boleh cek surah Al-Qamar ayat 28 dan surah Asy-Syu'ara ayat 155. Al-Qamar 28 dengan Syu'ara 155 ada kes pembahagian dan penggiliran tentang unta Nabi Saleh dengan kaum dia Samud. Jadi ada di antara mereka yang bertanya, tak apalah time kami guna tu, kami boleh gunalah. Kami boleh makan, kami boleh minum. Time unta guna tu, time kami nak minum, nak ambil kat mana? Sebab time unta guna tak boleh ganggu dia. Kami pun mestilah dahaga ke apa ke. Dia kata kamu boleh ambil daripada perahan susu unta tu. Jadi ikut suka kamu. Hari unta tu kamu boleh perah semahu-mahunya. Wak mari 10 tin. Perah 10 tin pun go on lah. Wak mari banyak bekas pun bubuhlah sepuas hati kamu. Jadi lama kelamaan tak selesa lah. Beriman dengan pura-pura, berjanji dengan pura-pura ni tak selesa. Tambah lagi, unta Nabi Saleh ni unta yang besar. Karakter dia menarik. Perwatakan dia ni jenis orang Arab ni, dia memang dah terbiasa dengan unta. Jadi unta hak keluar tu, unta yang memang mereka tak pernah tengok unta sebaik tu. Dengan kita kata kalau ambil susu galuh keturunan, unta ni mari mana dengan colornya yang cantik, bulunya yang cantik, perwatakan yang cantik. Unta yang tak pernah mereka tengok. Sebab digambarkan dalam tafsir, kalau unta ni lalu lari habis ternakan mereka.
Contoh ada lembu duk makan. Lalu unta ni lari habis lembu. Ada kambing duk makan. Lalu unta ni habis lari hak lain. Hak tu salah satu yang mereka jadi tak best. Macam kita orang Gedebel lah. Kalau Kelantan orang Gedebel tak. Masuk kampung. Orang kampung tengok kita masuk tu. Lari dah. Buka jalan dah. Macam cerita Piramli. Kalau pendekar tak payahlah. Jenis jahat-jahat kalau pakai mata satu tu. Satu kaki letak atas kursi tu. Semua keluar daripada restoran, tak ada lagi zaman tu. Orang panggil kedai kopi dah tak. Semua keluar kedai kopi. Orang lari pun. Baru nak makan mi rebus tu lari dah. Tinggal dia seorang. Nak cakap macam tu lah. Nak bagi mudah nampak. Jadi menyebabkan takut. Okey, bila takut tu jadi tak selesa. Jadi bila dalam keadaan tak selesa ni lah mereka merancang sesuatu. Jadi rancangan mereka ni bakal merosakkan masa depan mereka sendiri, bahkan kehidupan mereka. Baik, apa yang mereka nak buat? Mereka nak buat apa tuan-tuan? Mereka merancang nak bunuh unta tu. Nak bunuh unta tu. Dalam tafsir Ibn Katsir dia sebut satu riwayat daripada Imam Qatadah. Imam Qatadah mengatakan telah sampai satu berita kepadaku bahawa sebelum benar-benar terjadi pembunuhan unta tu, ada seorang lelaki ni, dia berkeliling di antara kampung ke kampung. Maksudnya, dia keliling kampung ni, dia pergi rumah orang tu, dia pergi rumah orang ni, nak tanya pandangan dan pendapat. Rumah pula bukan rumah orang beriman lah, confirmnya. Rumah orang-orang hak jenis lawan ni. Pergi rumah orang tu tanya, lagu mana ni unta ni? Serabut perut dah kita, serabut pedai dah dengan unta ni. Nak buat lagu mana? Apa pandangan hang? Kawan ni cakap gini, dia pergi pula tu. Apa pandangan hang unta ni? Jadi kesimpulan daripada hak dia round dan pandangan ramai tu, suruh buat apa kat unta tu? Suruh bunuh unta tu. Jadi satu yang besar ni. Kalau bunuh apa jadi? Allah dah sebut ni. Fayakhuzakum azabun alim. Kamu akan ditimpa azab yang pedih. Tapi kufur punya pasal, ingkar punya pasal, apa nak jadi? Jadilah. Maka dia bukan saja ambil pendapat geng lelaki, bahkan geng perempuan pun dia ambil pendapat. Geng perempuan duduk dalam kemah-kemah tertentu, dia ambil pendapat. Baik, ketika mereka berbincang dan bermesyuarat tu, dalam tafsir naik dua nama. Seorang perempuan, nama dia ialah Unaizah. Unaizah binti Ghanam bin Mijlas. Siapa dia Unaizah ni? Unaizah dikatakan seorang wanita yang tua, dah berumur, tetapi sangat kafir dan menentang dakwah Nabi Allah Saleh. Unaizah ni dikatakan memiliki ramai anak perempuan, dan takdir yang Allah bagi pada dia, semua anak perempuan dia lawa-lawa, cantik-cantik, comel-comel. Jadi satu kita panggil apa? Kelebihan, advantage kepada dia untuk mengumpan kepada bakal pembunuh unta tu. Maksudnya lagu mana? Siapa berani bunuh unta ni, aku akan bagi anak perempuan aku. Dia boleh pancing, dia boleh umpan dengan kelebihan dia ada. Dia ni siapa sebenarnya? Dia adalah isteri kepada orang pertama yang cegah daripada manusia lain beriman tadi. Hak kita sebut 3 orang, hak duk halang orang. Hak nombor 1 tu, Zu'ab bin Amir bin Labid. Dialah isteri kepada Zu'ab bin Amir bin Labid. Tu pertama, Unaizah. Yang kedua, perempuan ni nama dia Suduf. Hak sebelum ni sebab berlaku silap cetak pada kitab tu, saya sebut apa dia mak? Sedekah kan. Tu silap cetak. Bila cek memang silap cetak. Jadi nama yang banyak disebut dalam tafsir sebenarnya Suduf. Suduf binti Al-Muhayya bin Dahr. Suduf binti Al-Muhayya. Siapa Suduf? Suduf adalah seorang wanita, janda berhias, wanita cantik. Dia bukan setakat diri dia cantik, tapi punya harta yang banyak. Harta yang banyak. Jadi dia menawarkan diri dia. Dia umpan dengan kecantikan dia, harta dia banyak. Siapa boleh bunuh unta tu, aku jadi milik dia. Macam mana dia boleh jadi janda? Macam mana dia boleh jadi janda? Selepas peristiwa, unta tu keluarlah. Asalnya dia isteri kepada seorang pembesar. Tapi bila unta tu keluar, suami dia beriman kepada Nabi Saleh. Tapi dia tak mau beriman. Jadi bila suami dia beriman, isteri tak mau beriman, dia diceraikan oleh suami dia yang beriman. Jadi tinggallah dia seorang janda.
Baik, apa berlaku kepada Suduf ni? Jadi Suduf ni, dia pergi cari seorang lelaki nama Al-Hubab. Saya tak pasti Hubab yang disebutkan dalam tafsir ni, Hubab merujuk kepada Hubab yang sama pada nama kedua tadi. Tengok Nazih, 3 orang hak menghalang tu, yang kedua nama Hubab, hak kita kata pengurus tadi. Pengurus berhala tu nama Hubab juga. Jadi hak Suduf ajak pi bunuh unta ni Hubab yang sama atau Hubab yang berbeza, tu saya tak boleh pastikan, wallahu alam. Tapi nama yang disebut Al-Hubab. Dia pun pergilah kecek Hubab. Hubab, kalau kamu boleh bunuh unta ni, hapuskan mukjizat soleh ni, aku jadi milik kamu dan segala harta aku adalah milik kamu. Tapi Hubab ni tak berani. Walaupun dia antara kelompok yang lawan soleh, tapi sebab soleh dah berjanji ni, kalau buat apa-apa, teruk kena. Aku tak mau terlibat. Jadi dia pun mengabaikan hal tersebut, dia tak mau masuk campur. Baguslah juga Al-Hubab ni. Kemudian dia pergi cari seorang lelaki, iaitu sepupu dia. Siapa sepupu dia? Sepupu dia ni dikatakan bernama Misdak. Ada setengah pronunciation Arab sebut Musaddaq. Tak kiralah Misdak ke Musaddaq, orang yang sama, bin Al-Muharrish bin Al-Muhayya. Jadi dia pergi kecek Misdak bin Muharrish. Macam mana Misdak? Kalau aku tawarkan macam ni, Misdak tadi terpesona, tergoda, tak apa, aku setuju. Aku akan bunuh unta tu. Jadi Misdak bersetuju. Yang mana diwakili oleh siapa? Suduf tadi. Manakala hak perempuan pertama, Onaizah tadi, nenek tua tadi, dia nak cari siapa agak-agak? Dia cari seorang lelaki yang bernama Kidar, ataupun disebut Qadar bin Salif. Qadar bin Salif di sisi orang-orang Samud ni adalah seorang anak zina. Qadar bin Salif, orang kampung tu tahu dah dia ni anak zina. Bahkan tafsir cerita, pasal apa dia ni didisbahkan dengan nama Salif. Kalau secara bahasa, Qadar bin Salif, Qadar anak kepada Salif. Tapi orang kampung tu tahu sejarah ibu dia. Yang mana ibu Qadar ni, sebelum kahwin dengan Salif tu, dia ada kekasih gelapku. Main kayu, bukan main kayu 3 sebab dia tak kahwin lagi. Kira jenis berzina lah. Jadi berzina dengan seorang lelaki yang bernama Sahyat. Jadi bila dia berzina dengan Sahyat, mengandung. Masa tu Sahyat tinggalkan dia. Dalam ketika dia mengandung, mari Salif tadi kahwin dengan dia. Jadi bila Salif kahwin dengan mak kepada Qadar, dan Qadar ni lahir dalam ikatan perkahwinan mak dia dengan Salif, bila lahir, orang sebut Qadar anak kepada Salif. Sebenarnya Salif tu bukan bapak dia. Orang pun tahu dah dia ni anak zina. Dan disebutkan ciri-ciri dia. Dia ni seorang yang berambut hitam, mata dia berwarna biru, tubuh dia berbulu kemerah-merahan, dan dia ni jenis sado tapi pendek. Jenis orang yang jenis, kalau kita tengok sifat-sifat tu, kira cemerlang lah nak jadi pembunuh ni. Jadi kawan tu setuju. Kalau setuju, aku bagi anak perempuan aku. Okey. Jadi sebelum nak buat, unta ni unta mukjizat. Bukan unta biasa. Kalau unta biasa, 2 orang cukup dah. Jadi dia berasa tak cukup 2 ni, dia pi lagi. Rekrut 7 yang lain. Di kalangan yang dikenali. Baik, 7 ni, Allah sebut dalam Quran kan. Cuba cek surah An-Naml ayat 48. An-Naml 48, Allah berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Wa kana fil madinati, dalam tafsir sebut ai Madinati Samud, bandar Samud, Madinah tu. Kemudian tis'atu rahtin ai tis'atu nafar, 9 orang lelaki. Yufsiduna fil ard, yang suka melakukan kefasadan dan kerosakan di atas muka bumi, wala yuslihun, dan mereka tak buat pun kebaikan. Jadi 9 ni siapa? 2 campur 7 hak lain. Tetapi bila kita rujuk tafsir-tafsir, dia ada sedikit perbezaan. Antara nama yang diberi 7 orang ataupun 9 campur 2 tu, nombor 1 Da'ma. Yang kedua Da'im. Yang ketiga Hirma. Yang keempat Huraim. Yang kelima Dabun. Da alif ba. Dabun. Yang keenam Riyab. Yang ketujuh, cukup dah ke? 6.
Da'mah, Daim, Hirmah, Huraim. Yang kelima, Dabun. Yang keenam, Riyab. Yang ketujuh, Sawab. Sawabun. Yang ke-8, Mista'. Min, Sin, Ta'ain. Mista'. Yang ke-9, Qadar bin Salih. Kalau kita ambil 9 nama ni, nama siapa yang hilang? Musaddaq tadi tak ada, seolah-olah. Jadi untuk tafsir Al-A'raf ayat 77, nama Musaddaq naik. Tapi tafsir An-Namlu ayat 48, hilang nama Musaddaq, yang ada cuma nama Qadar. Apapun itulah himpunan, lebih kurang tentang 9. Tis'atu ratin dalam ayat tadi. Baik, apa yang mereka nak buat? Misdaq dengan Qadar ni, dia akan gunakan laluan yang berbeza. Maksudnya laluan ni pun unta akan guna, laluan ni pun unta sering guna. Jadi dua-dua ni pasang perangkap di tempat yang berbeza. Jadi bila unta ni lalu, kebetulan unta ni lalu kawasan perangkap yang dipasang oleh Misdaq tadi ataupun Musaddaq. Bila kena perangkap ni, terlekat kat perangkap tadi, Musaddaq ni dia panah. Bila panah, bidikan anak panah dia tu kena kat mana? Bidikan anak panah dia kena pada betis. Betis unta tu menyebabkan unta tu rebah. Bila unta tu rebah, marilah Qadar bin Salih tadi. Mula-mula Qadar bin Salih ni dia tetak di belakang. Tetak di belakang menambahkan kelukaan pada unta tu, menyebabkan unta tu rebah. Unta tu kita kata, dah satu kena panah dah kalau macam orang. Kena panah dah. Yang kedua kena tetak pula. Jadi dalam keadaan nazak tu, dia pesan kepada anak dia. Bagaimana pesanan dia, bentuk komunikasi dia, wallahu alam lah. Tafsir sebut, pesan suruh anak dia lari. Takut nasib yang diterima anak dia sama macam dia, kena bunuh. Jadi anak unta tu larilah meninggalkan ibu dia. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir pun sebut, riwayat daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, daripada orang yang mendengar daripada Hasan Basri tu, unta tu lari pi ke tempat satu ketul batu. Tak tahulah batu tempat mak dia keluar dulu ke batu lain. Jadi di situ seolah-olah dia berbicara. Bahkan disebut kalimah tu, ya Tuhan, di manakah ibuku? Jadi dia mengeluh 3 kali. Kemudian satu riwayat sebut unta tu masuk dalam batu, hilang dan lenyap macam tu. Satu riwayat lagi, dia pun terima nasib yang sama seperti ibu dia. Bila ibu dia kena bunuh, orang cari dia, dia juga kena bunuh. Jadi itu ada riwayat 2 berkenaan dengan anak unta tu. Biarlah anak unta tu ibu ni. Jadi bila dalam keadaan nazak tu, mari Qadar bin Salih. Qadar bin Salih ni ayat 77. Mana ayat 77? Al-A'raf. Baik, ayat 77 dia sebut apa? Fa'aqarun naqah. Maka mereka membunuh unta tersebut dengan cara al-aqar kan. Boleh beza dah tak sembelihan sebelum ni? Orang tak pernah dengar, payah. Sebab teknik sembelihan orang Arab ni dia ada 3 jenis. Pertama, inhar yang Allah sebut, fasalli li rabbika wanhar. Salah satu bentuk dia inhar. Salah satu lagi zabih. Yang Allah sebut, wa fadainahu bizabhin azim. Sembelih juga. Inhar pun sembelih binatang, zabih pun sembelih binatang, fa'aqaru, al-aqar pun sembelih binatang. Jadi apa beza inhar, apa beza zabih, apa beza angkot, sedangkan semua-semua sembelih binatang. Teknik yang berbeza. Kalau inhar, fasalli li rabbika wanhar. Inhar tu cara sembelih dia unta saja biasa. Kita akan bawa benda tajam, mata tombak ke pedang ke, kita berdiri sebelah unta, kita cucuk saja. Tusukkan alat tu kat leher dia, keluar darah, dia akan mati dengan cara tu. Itu dipanggil cara inhar. Kalau zabih, kita sembelih macam kita ramai-ramai ni lah. Perebah binatang tu, pegang ramai-ramai, sembelih. Sebab wafadainahu bizahmin azim ni kisah Nabi Allah Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail. Cara apa? Dia perebah anak dia, nak sembelih, Allah tukar jadi kibah tu. Kalau pula akor ni fa'aqarun naqah. Ni cara al-aqar. Al-aqar sama macam hak pertama tadi. Hak pertama berdiri, kita tusuk. Hak ni cara dia libah, tebah. Boleh faham tak? Hak mula-mula akor tu kita duduk tepi dia, pak, tusuk. Hak ni pun duduk tepi dia juga, tapi bukan tusuk. Kita libah, kita tebah. Hak ni mereka bunuh unta tu dengan cara libasan. Macam mana kita tahu mereka libas? Fa'aqaru. Al-aqar Allah guna sini.
Jadi Qadar bin Salih sebelum dia nak pilih libas tu, dia mari rasa gerun. Dia mari rasa sebelum ni nak bunuh dah. Bila time nak betul-betul bunuh tu, duk main tu. Payah juga tu. Bila mari itulah hak suruh dia tadi siapa? Bintu Ghanam, Unaizah tu. Nampak Qadar tu nak tak nak bunuh tu, suruh anak perempuan dia hak paling cantik pi duduk dekat kawan tu, buka cudung muka, buka cadar muka, pamerkan kecantikan dia. Orang ni hak duduk tengah tengok perempuan cantik, biasa jadi lagu mana? Tadi tak berapa nak ni dah tengok. Mari hak perempuan cantik, kalau aku bunuh boleh kawan ni. Tak ada apa, terang. Dia mari semangat lain. Macam selalu kita cerita semangat ni, macam mak kita suruh angkat tong gas kan. Tong gas tu hak habis dah. Nanti pakcik Din mari hantarlah depan rumah hak penuhnya. Kita punya malas punya angkat tong gas padahal hak habis dah. Nak bawanya mana? Daripada dapur keluar pi laman rumah je pun. Pakcik Din buat mari hak penuh. Hak penuh lagilah malas. Baru nak angkat hak penuh tu, lalu seorang wanita seksi lagi duduk tengah jogging. Dia jadi lagu mana? Hak tadi tak apa nak angkat. Lalu perempuan seksi jadi tak tahu semangat main kat mana ni terus. Tadi duk main gitu tak? Ni nak tunjuk ni. Semangat tu tiba-tiba mari kerana faktor unsur daripada luar tu. Bukan hak internal, hak eksternal tu. Internal tu memang malas dah tadi. Tu contohlah nak abad, nak bagi mudah faham. Jadi terbunuhlah unta tu. Bila terbunuh, seronoklah depa ni. Seolah-olah bila mereka dah membunuh unta Nabi Musa, unta Nabi Soleh, usaha mereka nak menghapuskan mukjizat Soleh berjaya. Jadi mereka berarak dalam kampung tu seolah-olah baru balik medan perang lah. Seolah-olah orang baru balik medan perang, dapat bawa balik kejayaan yang gilang gemilang. Lalu salah seorang daripada mereka nak habaknya ni, sengaja pergi cerita benda tu kat Nabi Soleh. Sepatutnya biarlah Soleh tahu sendiri kan. Ini nak habaknya, gembiranya boleh bunuh, pergi cerita. Tengok Soleh, unta hak kamu keluar tu kami dah bunuh dah. Kamu nak cakap apa lagi? Jadi apa balasan Nabi Allah Soleh? Buka surah Hud ayat 65. Tengok surah Hud ayat 65, apa kata Nabi Soleh? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Bersukarialah kamu di dalam rumah kamu masing-masing untuk selama tempoh 3 hari. Untuk selama tempoh, bagilah penangguhan 3 hari bagi bersukaria. Dan dikatakan dalam tafsir, hari unta tu dibunuh ialah hari apa? Hari Rabu. Unta tu dibunuh hari Rabu. Dan bagi tempoh 3 hari bersukaria. Kamu nak cakap macam ni, nak kata apa? Hari pertama nanti, muka kamu akan bertukar jadi warna kuning. Hari kedua, muka kamu akan bertukar jadi warna merah. Hari ketiga, muka kamu akan bertukar jadi warna hitam. Mereka tak percayalah. Jadi bila Nabi Soleh cakap hari Rabu tu, hak unta tu mati, mereka sebelum berlaku hak perubahan warna pada wajah mereka tu, mereka ada planning lain pula. Unta Soleh kita dah bunuh. Apa kata kita bunuh Soleh terus lah? Jadi mereka merancang lepas hari Rabu, petang dan malam tu, malam ni kita pergi rumah Soleh, kita serbu rumah dia, kepung rumah dia, kita bunuh Soleh, bunuh semua anak-beranak dia. Jadi mereka pun ngepung lah. Bila kepung tu, Allah mari bentuk lagu lain lah. Daripada leringan bukit tu, time mereka nak pergi rumah Nabi Soleh tu, turun batu-batu yang banyak, kena habis mereka. Bukan semua lah api tu, hak kira hak merancang hak nak pergi tu lah. Jadi bila mari batu kena, lingkup habis, mati habis. Sebab mereka kata apa? Sebelum mereka pergi tu, mereka punya pemikiran macam ni. Alang-alang, kalau betul-betul hak Soleh cakap, bila kita bunuh unta dia, lepas pada ni, mari apa? Mari azab. Kita confirm kalau betul hak perkataan Soleh, bila mari azab, kita akan mati. Tapi Soleh hidup. Tapi sebelum mari azab kita mati, alang-alang biar kita mati, Soleh pun mati jugalah. Jadi sebelum azab tu mari, kita mati, kita bunuh Soleh, biar dia pun mati, kita pun mati, puas hati. Lagu tu lah. Jadi malam tu lah sebab nak bunuh Soleh dulu sebelum mari azab tu. Jadi tak berjaya, depa yang mati dulu, Soleh selamat. Jadi hari Khamis tu, hari pertama penangguhan tu. Betul-betul muka depa jadi warna kuning. Sudahlah. Kuning sungguh lah. Kena lah kita saat lagi. Tunggu, mari pula esok hari Jumaat, warna merah dah. Mari pula lusa hari Ahad, warna hitam dah.
Jadi pagi Isnin. Pagi Isnin tu, marilah. Dua bentuk azab dan bala daripada Allah. Hak belah atas tu dia mari macam sambaran petir. Hak bahagian bawah ni dia jadi macam gempa bumi. Dua-dua sekaligus. Last sekali jadilah macam ayat yang surah ni sebut, ayat 78 tu. Hak ujung tu. Ujung apa? Hak awal tu. Hak tengah-tengah tu mak, tengok 78 surah Al-A'raf, fa asbahu fi darihim jasimin. Maka bergelimpanganlah mayat-mayat mereka di dalam rumah masing-masing. Ambil hak tengah tu sikit. Ayat tu fa akhadhathumur rajfatu tu fa asbahu fi darihim jasimin. Bergelimpanganlah mereka, mati semua. Jadi bila mari azab Allah, inilah peringatan untuk kita. Bila azab Allah mari, dia tak kenal siapa dah. Budak kecil pun dia kena, remaja pun kena, dewasa pun kena, orang tua pun kena. Lepas tu dia tak kira jantina. Bukan kata azab Allah ni lelaki kena, perempuan tak kena. Perempuan kena, lelaki pun kena. Baik. Bila kena azab Allah, ada tak orang yang terselamat? Baik. Dalam tafsir cerita, ada dua orang yang terselamat. Satu lelaki, satu perempuan. Perempuan yang terselamat, dalam Ibnu Katsir cerita, nama dia ialah Kalbah binti Salak. Orang duk panggil dia, duk keluar dia Zuraiqah. Orang kampung panggil dia Zuraiqah. Nama betul dia Kalbah binti Salak. Macam mana dia boleh terselamat? Dia ni asalnya seorang wanita muda, tapi dia cacat, lumpuh kaki dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Wanita muda yang kaki dia lumpuh, tak boleh berjalan, tiba-tiba selamat. Hak orang boleh lari pecuk macam Usain Bolt pun tak boleh selamat. Hak ada kaki nak lari pun tak boleh selamat. Dia hak lumpuh boleh selamat lagu mana? Asalnya dia lumpuh. Bila mari azab Allah tu kerana terlampau terkejut dia tengok azab Allah. Orang terkejut ni dia boleh jadi macam-macam. Orang dia hak rosak sebelum ni pun dia jadi terkejut berat. Boleh bangun lari. Lari selamat. Bila selamat dia pergi kampung sebelah. Dia ceritalah kampung aku jadi lagu ni, bunuh unta soleh lawan Nabi soleh apa. Kawan tu tengok dia termengah-mengah, bagi minum air. Habis minum air, jatuh, mati. Mati juga, tapi tak mati waktu dia azab tu lah, mati kampung orang lain. Nama dia Kalbah. Benda ni boleh jadi, tapi hak nak jadi macam Kalbah tu sukar. Hak selalu kita tengok macam kita nak lompat parit kan. Pernah tak lompat parit? Lompat tu kita duk training hari-hari. Lompat parit tu tak lepas. Tak pernah lepas pun. Lompat hari ni berat jatuh. Lompat hari ni jatuh. Tak pernah lepas. Hari tu tiba-tiba anjing kejap. Anjing duk kejap, anjing duk ligan. Kita pun lalu kot kawasan yang sama. Lompat tu lepas ke tak lepas? Oh lepas. Tiba-tiba tengok anjing hak tak lepas. Kita pun terfikir aku duk berlatih dekat 40 tahun dah. Tak anjing lepas ni. Tiba-tiba hari ni pasal apa boleh lepas ni? Tak tahu mari ke mana dah. Nak cakap, kita punya kemampuan sebenar boleh lepas. Cuma mungkin teknik lompat tak kena ke, kaedah lompat tak kena ke. Maksudnya kemampuan lompat tu boleh lepas. Dia akan jadi benda-benda lagu tu. Baik, tu yang perempuan. Yang lelaki, nama dia Abu Righal. Abu Righal. Pasal apa dia terselamat? Kebetulan dia terselamat, dia tak ada dalam kampung. Dia duduk di tanah suci. Duduk tanah suci, nasib baik dia. Bila dia duduk tanah suci, dia tak kena. Bila dia nak balik ke kampung dia, keluar saja daripada tanah suci, maka jatuh hunjaman-hunjaman batu, kena kat kepala dia, mati. Macam kita lah, contoh, kita pergi buat umrah ke, kita tak tahu apa yang berlaku kat kampung kita. Tiba-tiba kampung kita kena gempa bumi ke puting beliung, kita pun balik. Dalam surat khabar, media sosial duk beritakan semua orang kampung ni, seorang pun tak selamat. Bukan hang kampung ni ke? Aku kampung ni, macam mana hang boleh selamat? Pelik ni. Mana tahu aku duk umrah masa tu, memang tak kenal lah. Contoh nak bagi mudah nampak. Tiba-tiba balik umrah, baru sampai, mari puting beliung, kita seorang pun kena. Lagu tu lah. Hak ni kes tak kena lah. Jadi bila kena, Abu Righal, dia ada satu hadis. Dalam Musnad Abdul Razak, dia riwayat daripada Ma'mar lah. Satu ketika, Nabi dengan sahabat, sebab dia dikatakan Abu Righal ni cikal. Cikal ni nenek moyang Bani Saqif. Dia duduk di Taif. Jadi Bani Saqif tu, Abu Righal lah dia punya nenek moyang dia. Nabi dengan sahabat lalu satu kawasan, jadi jumpa satu kubur.
Nabi pun tanya sahabat, kamu semua tahu tak ni kubur siapa? Sahabat tak tahu. Dia kata, inilah kubur seorang lelaki yang bernama Abu Righal, yang dulu pernah hidup pada zaman Nabi Soleh, yang terselamat daripada azab kaum Samud tu sebab dia duduk di tanah suci. Jadi bila dia keluar daripada tanah suci, dia dihukum Allah dengan turunnya batu-batu yang menghentam dia. Lalu dia dikuburkan di sini bersama sebatang emas. Orang dengar dikubur mayat tu sekali dengan sebatang emas, ambil pedang masing-masing, gali, korek korek gali tu bukan nak kenal muka Abu Righal tak, tapi nak ambil apa? Nak ambil emas yang ditanam sekali itulah. Jadi hadis ini walaupun Ibnu Katsir tak, dan kita tahu Ibnu Katsir ni salah seorang yang amat teliti bila meletakkan riwayat-riwayat hadis dia. Banyak ulama-ulama ataupun ilmuwan berkenaan hadis mengatakan hadis ni sifat dia mursal. Tetapi banyak juga jalan lain yang cuba memutasilkan hadis ni. Tu kena tanya orang hadis lah. Tapi saya bawa tu cerita yang Imam Ibnu Katsir letak dalam tafsir dia. Jadi berkenaan dengan seorang lelaki yang terselamat daripada bala ataupun azab yang menimpa kaum Nabi Allah Saleh. Jadi secara ringkasnya, tidak ringkas dah ni sampai isyak ni. Nak habaknya sebagai rumusan panduan kepada kita, bila saja dakwahnya Nabi dan Rasul ni sebagai orang yang beriman, kita kena terima. Jangan sesekali menolak. Dan sebab bila kita baca kisah ni, dia tak boleh jadi pesimis, tuan-tuan. Maksud pesimis ni, apa punya teruk lah. Jadi bila kita baca, kita duduk zaman ni, dia zaman dia. Jadi bila kita baca, selalunya orang bersikap, payah sangat ke nak terima kebenaran? Payah sangat ke nak beriman dengan Nabi Soleh? Tu kita cara zaman orang. Kalaulah bayangkan kita hidup zaman tu, agak-agak kita antara yang beriman ke hak jenis melawan juga. Tu poin dia. Kita bila baca kisah lepas ni, kita akan cakap teruklah kat mereka tu. Tak ada akal sungguh lah, tak ada otak sungguh. Nabi mari pun hang boleh lawan. Kita takut kalau Allah letak kita zaman tu, kita orang duduk depan sekali lawan Nabi Soleh. Boleh faham tak saya nak bawa? Kadang-kadang sikap orang tu bila baca, Abu Jahal bangang sungguh lah, Abu Lahab Allah. Tak boleh nak fikirkan Nabi Muhammad tu Nabi. Sedap dia. Takut kita duduk belakang Abu Jahal perang lawan Nabi. Satu lagi sifat, nak hapuskan mukjizat. Kita zaman hari ni boleh tak nak hapuskan mukjizat Nabi? Macam yang kaum Samud nak buat. Kaum Samud dulu dia nak bunuh unta soleh. Hari ni, macam mana kita nak hapuskan mukjizat? Tak ada Nabi dah zaman kita, tak ada Rasul dah. Boleh lagi tak? Cara umat sekarang menghapuskan mukjizat ialah tidak lagi beriman dan meyakini mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi tu. Allah cerita mukjizat Nabi tu suruh kita beriman. Benda tu kena percaya. Tapi ada setengah orang, nampak pelik sangat ni, unta keluar celah batu. Dari sudut logik, dari sudut rasional dan sains, tak mungkin sama sekali. Amat mustahil. Kita mari ayat lagu tu. Nabi Muhammad, Isra' dan Mi'raj, naik buruk. Ada ke buruk ni? Naik pula ke langit. Payah nak dibuktikan ni. Hak lain tu aku percayalah. Hak Nabi berdakwah, Nabi apa. Tapi bab Nabi ni macam payah nak terima dari sudut logik sains. Dia mari ayat-ayat lagu tu, jagalah akidah dan imam kita. Boleh faham? Boleh faham, boleh berhenti. Serak banyak dah ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ni kira macam biasalah. Selasa minggu kedua, bulan 8 pula dah. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan dan menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada pada kita berkaitan dengan sirah ataupun sejarah para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan memudahkan lorongan kita untuk menuntut dan mendapatkan ilmu. Baik, kita berakhir di sini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu
واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.